Okey, bolehlah mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ahrishna min min zulmatil wah wa akrimna bin nuril fah waftah alaina bihikmat bima 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 bima'rifatik wa sahla lana abwaba fadlik. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min jazainil rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nabi qulubana binuril hidayatik kama nawarta arda binuri samsika abada. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kita ucapkan terima kasih pada Saudara Abdul Ghafur yang memimpin kita membaca doa pembukaan. Seperti biasa kita mulakan dengan mengucap kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dengan kita menzahirkan kesyukuran tu kita mengharapkan Allah akan berterusan membantu kita untuk kita menguasai bahasa Al-Quran. Yang program kita ni di KHS Academy ni, tuan-tuan dan puan-puan, khusus kepada menguasai bahasa Al-Quran ya. Kita berbeza dengan program-program yang lain yang ada sekarang, kerana kita dapati pendekatan belajar bahasa Al-Quran ni kurang sangat. Ya, kalau belajar mengaji, belajar tadabbur, belajar tafsir, belajar bahasa Arab sudah banyak ya, tapi belajar bahasa Al-Quran tu kurang sangat. Kerana apa? Untuk kita memahami dan menghayati Al-Quran memang kita kena mahir bahasa Al-Quran ni ya, bahasa Al-Quran ni ya. Ada bezanya belajar bahasa Arab dengan belajar bahasa Al-Quran. Adalah dua pendekatan yang berbeza. Dia serupa tapi tak sama ya. Serupa tapi tak sama. Kita akan dapat memahaminya apabila kita sudah menguasai bahasa Al-Quran tu, barulah kita dapat tahu apakah perbezaannya ya. Kalau untuk peringkat permulaan ni, kalau kita cerita pun ramai yang tak berfaham lah. Memanglah bahasa Arab tu, bahasa Quran tu bahasa Arab, kata kenapa lain pula. Itu yang, tapi tak apa, tuan-tuan belajar dulu ya, mahirkan dulu. Jadi kalau mahir besok, tak payah saya terangkan pun, tuan-tuan akan sendiri akan dapat memahaminya. Okey, hari ini kita akan sambung lagi perkongsian kita semalam, iaitu kita sudah pun memasuki aspek yang keenam, iaitu qawaidah ya, iaitu peraturan-peraturan yang digunakan dalam pembangunan bahasa Al-Quran ya, pembangunan ayat, pembangunan kalimah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dia ada peraturan-peraturan yang tertentu yang perlu kita kenali dan kita fahami ya. Jadi kita akan
Bila kita faham nanti, bila kita membaca ayat Al-Quran, kita akan terus mengenalnya. Ya. Okey, kita teruskan perkongsian seperti biasa on the screen dan kita akan pergi ke leksi logos. Ya, leksi logos kita. Ini dia ya, leksi logos, dan saya telah pun kopikan semula simpanan kita dalam bentuk teks dokumen hari semalam, iaitu Al-Qawaidah. Kita telah memulakan kaedah yang pertama 6.1, waw atifah yang ini ya, yang kita lihat di atas tu, waw, huruf waw yang pertama tu kita panggil dia waw atifah tu. Jadi apakah kaedah waw atifah ni? Ya, dalam ayat kita hanya menterjemahkan dia ya, iaitu bermakna dan, tetapi kita juga kena fahami dan tu apakah konteks dia. Ya. So itu yang dipanggilkan kaedah ya. Jadi waw atifah ni adalah waw yang menambah dan menyelaras. Itu apa ni peranan waw atifah. Bila kita menerangkan sebagai waw atifah, mana dia tahulah, kita tahu yang peranan dia menambah dan menyelarasnya. Ni apa yang ditambah ya, dan dia akan selaras sekali ya. So dalam konteks ni kita boleh boleh sama ada kita buat 6.1 ataupun 6.2 baru 6.1. Kalau nak sambung boleh ya. Kalau kita nak buat baru pun boleh 6.2. Ya inilah. Jadi kita tambah lagi kaedah, iaitu kita kata tadi menambah ya, menambah. Jadi apakah yang masukkan menambah tu? Apakah bila ada tambahan, apakah kita panggil tambahan tu ya? So jadi kita boleh jadikan dia sebagai kaedah ya. Jadi tambahan menambah kita, jadi yang ditambah tu kita panggilkan tambahan ya. So kita mulakan dengan tambahan dengan non lah ya, tambahan ya. So biasanya kalau menurut tambahan ni, dia bar ni kena letakkan alif Jawi dia, Melayu dia. Tambahan. Tambahan ini alif ya nun ialah ini, ya ini, alif nun ya, alif ya nun. Alif ya nun ini ialah alif ya nun. So alif ya nun ni dipanggil apa? Tambahan alif ya nun pula. Tambahan ni dipanggil kena pergi ke Melayu dia. Ya, fa ambil fa ni, lepas tu nga, ga, ya, lam. Mana ya, lam. Ya, dipanggil, kopikan dia, bawa ke Lesogok Arab tadi, dipanggil ma'tufah. Ya, so tambahan tu kita dalam bahasa Arabnya dipanggil ma'tufah. Mim, aim, to, wa, fa, ta, mabutah. Ya. Itulah tambahan kita panggil dia ma'tufah. So dalam konteks ini ma'tufah dia yang mana? Ya, so ma'tufah dia ialah allazina. Kita itulah ya, iaitu ya alif, lepas tu itu, lepas tu itu. Macam mana ya itu? Hamzah. Ni ya. Hamzah ta waw. Tak ada waw. Oh ya, ya itu. Iaitu dia tak ada tawaw. Dia tak saja, iaitu. Hamzah ni rasanya dia tapi Melayu dia tak ada berkaki ya, dia macam tu saja ya, iaitu.
Dalam konteks ni maktufah tu yang mana? الذي. Betul. Allazina. Itulah tambahannya ya. Tambahan dia allazina. Tetapi disebabkan allazina ni dia datang sekali dengan muta'alliq ya. Datang sekali dengan muta'alliq ni jadi kena sebut masukkan sekali muta'alliqun ni iaitu min qablikum. Min qablikum. Jadi maktufah yang apa? Yang sepenuhnya ialah allazi min qablikum. Kalau bermula dengan allazina sudah boleh tetapi dia masih tak lengkap lagi. So bila menerangkan kalimah-kalimah Al-Quran, ayat Al-Quran tu kita kena menerangkannya dengan lebih lengkap ya, sebab dia datang sekali dengan min qablikum tu, jadi kita dikira semua ni sebagai dia punya tambahan ya. Jadi tambahan itu kepada mana? Kepada kepada kum saja ya, kum sebelum tu. Kaf baris dhammah dengan mim yang sukun. Itulah struktur dia pembinaan ayat tu. Jadi dia kum dalam khalaqakum ya. Kalau tak kum ni tak berapa kemas, masukkan dalam khalaqakum supaya kita lebih jelaslah ya. Dalam kalimah kaf lam mim ta marbutah, kalimah khalaqakum. Ini kalimah Arab kita pun lah ya, kita bariskan. Kalimah Al-Quran kita bariskan. Kalau Arab saja tak payah baris. Itulah saya kata beza di antara belajar Arab dengan belajar bahasa Al-Quran ya. Kalau Arab kita tak payah bariskan. Tapi kalau kalimah Al-Quran kita bariskan. Jadi khalaqakum semua ada baris. Doktor, nak tanya doktor, saya nak confirm je lah. Kalau waw ataf tu konteks dia adalah maktuf. Kalau al-lazi tu dia punya konteks muta'alliqan ya? Tak, muta'alliqan dia lah min qablikum. Bukan, kalau ada al-lazi tu mesti ada muta'alliqan, bukan? Konteks dia. Tak. Kalau ada lazim mesti ada silah dia. Oh sila, saya Jadi min qablikum ni kita boleh masukkan sebagai faedah nombor 3 ya, iaitu 6.3. Kenapa dia lain-lain ya? Harf jar, puan. Ada harf jar tu baru dia berlaku muta'alliqah ataupun muta'alliqun. Ya, huruf jar ya. Kalau al-lazi sila ya. Ya. Yang ni kita betulkan sikit 6.1 ya. 6.1. Dah ingat ke dah lupa? Okey ya, so kita sekarang ni boleh jadikan itu faedah ya, supaya kita jangan keliru. Ini sebab dia bermula dengan al-lazi, sebenarnya dalam segi pembinaan min qablikum ni adalah silah dia. Ini isim mausul, ini adalah silah dia, tetapi kalau isim mausul silah ya doktor. Isim mausul silah. Okey. Tetapi sebab silah tu mengambil bentuk jar wa majrur, jadi dia juga berperanan sebagai muta'alliqani dipanggil ya. Jadi kita boleh masukkan 6.3 lah. 6.3 faedah 6.3. Dan kita masukkan ya min qablikum, masuk dalam bracket. Okay, adalah boleh pinjam sini, nak type pun boleh, kalau nak copy pun boleh ya. Adalah okey, adalah silah.
Sod lam ta. Sod lam ta marbutah ya. Dia adalah silah. Jadi silah ataupun kita panggil silah Maksuf. al-mausul ya. Ini perkataan Arab saja, dia tak perlu dibariskan ya. Jadi kenapa dia silah? Sebab ada isim mausul. Isim mausul minta ada silah dia. Jadi dan pada masa yang sama, masukkan dan pada masa yang sama pada ni kalau nak sebenarnya dia kena jawi ya. Fa tu kena apa? Kena ambil yang 3 titik ni. Kalau nak cepat kita pakai fa apa? Fa Arab tapi nanti dia bunyi fada pula. Ya, sebab Arab fa dia tu adalah F ya. Jadi contoh yang ni kepada ni pun samalah ya. Kita kena tukarkan dia. Adalah. Itu dia. Kepada. Okey, mausul dan pada masa yang sama ya. Pada masa sama. Kita pendek aja lah, Doktor. Merangkak. Ataupun terus je nak merangkak. pendek lagi. Kalau tidak tak payah sebutlah merangkak kepada masa terus saja, iaitu dia silah dan juga muta'alliqah terus. Itu dia. Dia dipanggilkan muta'alliqan, lam tu tasydidkan ya, qani ya. Ini menunjukkan bila ada alif nun di hujung tu, nun baris bawah ya, bukan jangan nun baris atas ataupun nun baris depan. Dia maksudnya dua item. Muta'alliqah ni mengambil dalam bentuk dua item sebab apa? Dia ada dua sekali, satu min, satu qablikum ni dipanggilkan muta'alliqan ya. Muta'alliqan maknanya sekarang ni min ni ada dua fungsi lah. Min qablikum, satu dia silah kepada allazina dan dia juga muta'alliqan ya. Dan dua-dua tu adalah kepada al-lazina. Kalimah al-lazina. Ini dinamakan pembinaan ayat ya, pembinaan ayat. So kita kena faham struktur dia. Struktur pembinaan ayat tu. So bila dia bermula dengan al-lazina dan membina ayat, so ayat tu dipanggil ayat apa ya? Jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah dia bermula dengan isim. Jumlah ismiyah dia tak ada isim mausul ya. Syibhul jumlah kan? Syibhul jumlah sebab ada kita panggil dia ayat silah. Oh, ayat silah. Syibhul jumlah. Nasib baik tak sebut. Sebab saya tak sebut. Bila ada ayat al-lazina, kita panggil dia ayat silah. Oh, ayat silah. Kalau dia mubtada' dengan khabar saja, dipanggil ayat ismiyah ya. Tapi kalau min qablikum je bukan ke syibhul jumlah sebab ada haraf jar tu, Doktor? Al-lazina tu kan dia isim juga, Doktor kan? Al-lazina tu kan? Tak boleh cakap min qablikum. Isim yang makrifah kan? Biasa kalau isim yang makrifah ni, dia boleh menjadi jumlatun ismiyah kan? Tak boleh? Boleh. Dia original dia ismiyah lah. Tetapi bila ada isim mausul dalam ayat ismiyah tu, kita panggil dia ayat silah. Sebab dia nak fokus kepada silah. Ya. Lepas tu katakanlah ada inna pula selepas al-lazina ni ya.
Ada ayat wa innal ladzina min qablikum sebagai contoh. Ada pula kalimah inna. So ayat tu masih lagi ayat ismiah tapi kita tak panggil dia ayat ismiah. Fokus dia ialah kepada inna dah. Isim Sekarang inna ni kan. fokus jadi kita panggil ayat inna. So ayat ismiah ni ada ayat mubtada, ada ayat silah dan ada ayat inna. Kalau inna kita tak cerita apa tu min qablikum ni sebagai silah dah. Kita akan cerita dia sebagai apa? Sebagai Khobar ina. Objek. khobar ina lah. bukan khobar, bukan inna, bukan objek. Khobar tu ialah cerita kepada isim inna. Katalah wa innal ladzina min qablikum kan. Jadi wa inna tu isim allazina kita tak sebut dia mausul dah. Kita panggil dia isim inna yang mansub pula. Itu Arab bahasa Al-Quran memang macam tu. Dia versatile ya. Dia banyak cara nak menyampaikan tu tapi kita kena faham konteks dia tu lah. Jadi ayat ni kita sebab tak ada inna, kita tak panggil lah ayat inna ya. Jadi kita ada isim mausul saja, kita panggil ayat silah. Ya, so dalam konteks ni silah alaihi yang mana ya? Sebelum dah wala sekarang ni silah. Okey ya. Sebelum Kalau ada benda yang nak dihubung kaitkan sebelum tu, yang itulah silah alaihi. Tetapi dalam konteks ni silah alaihi tu allazi tu sendiri. tak ada sekali sebelum selepas Dia tu. tak ada silah alaihi yang berasingan. Sebab dia nak fokus pada dia tu. Dia itulah min qablikum wallazina tu. Jadi dia adalah silah alaihi. Dia sendiri menjadi silah alaihi. Ya. Betul. Pecahan sifat al-mansub ni min qablikum ni, sifat dia tu pecahan ni sifat al-mansub. Okey, yang tu kita masukkan bahagian kaedah yang keempat. Soalan tu bagus tu ya. Kita masukkan 6.4. Kita melihat apa i'rab dia pula. 6. Doktor, maksud dia silang alaihi tu kita tak boleh ayat tu kita tak boleh kepada yang ayat yang sebelumnya tu. Tak boleh. Dalam konteks ni tak ada. Betul. Ini ayat maktufah, dia tak ada silah alaihi sebelum. Yang nak disilahkan tu apa dia? Yang nak disilah allazina tu. Cerita kepada allazina tu ialah allazina tu sendiri. Jadi nak menceritakan allazina tu apa dia? Sebab kita tak boleh nak cakap sebelumnya sebab dia dah ada waw tu ya. Sebab atifah tu menyambung. Bukanlah sebab ada waw tu, konteks ayat tu. Dia nak menceritakan min qablikum ni nak menceritakan pasal apa? Pasal allazina. So dia lah jadi silah alaihi. Dia tak ada silah alaihi yang sebelum. Dia nak menceritakan diri allazina, orang-orang yang tu apalah min qablikum. Dia bukan saya nak cerita. ingatkan waw tu sebagai penghalang untuk silah alaihi tu. Bukannya. Bukanlah sebab dia. Waw tu hanya nak menambah saja. Menambah dan menyelaraskan. Maksudnya silah alaihi ni maksudnya dia punya makna tu maksudnya silah yang tambah satu lagi lah maksudnya kan Cerita dia ada dua lah. Cerita kepada apa itu silah alaihi ya. Kalau kita tengok ayat dia sebelum ni kita dah buat silah alaihi apa dia? Rabbakum dengan allazi ni. Ini isim mausul juga. Yang ni adalah mausul dan dia mengaitkan rabbakum dengan silah dia. Saya faham macam tu. Yes, so di sini ada silah alaihi rabbakum. Sebab allazi ni dia nak menghubungkan rabbakum dengan cerita. Kan? Tapi yang tadi tak. Yang tadi allazina ni dia bukan nak mengaitkan
apa ni, Kolak kakum tu. holakakum ni dia bukan mengaitkan dia nak menambah. Kan, ya? Dalam konteks penambahan dia tidak menjadi silah alaihi. Dia silah alaihi ialah dia tu sendiri. Siapakah allazina tu? Min qablikum. Jadi dia silah kepada allazina. Bukannya silah kepada macam konteks yang ni, dia khalaqakum ila silah kepada rabbakum. Macam mana kita nak memahami dia, Doktor? Nak memahami kena belajarlah. Ini tuan-tuan tengah belajar ni, itu tak lama faham lah tu ya. Itu bila kita dah bagi contoh tu okay, macam ni ambil contoh 22. Allazi ja'ala lakumul ardu. Silah kepada siapa ni? Silah alaihi dia. Bukan tatakun tu. Lazi tak, allazi ni tak boleh takut. Ayat. Kalau Jangan. Allazi ni dia silah kepada rabbakum juga. Rabbakum ni. Dia nak mencerita yang ni siapa? Ialah rabbakum tu. Jadi Tuhan kamu lah yang telah menjadikan kamu bumi yang terbentang kan. Jadi memang kita kena faham kena faham makna dia, konteks dia, peranan dia, barulah kita dapat. Benar Doktor, konteks ayat tu begitu lah ya? Ya. Konteks ayat tadi begitu. Maknanya Allah nak menceritakan lagi ya rabbakum tu siapa dia? Dia jugalah yang telah menjadikan kamu bumi yang saya ingatkan Al-Lazi tu silah alaihi dia selepas kalimah tu punya dia akan pergi kepada Rabbakum ya. Dia kena konteks. Maksudnya itu yang keadaan yang pertama lah ya Doktor ya, yang macam yang tadi tu Rabbakum tu kan. Betul, itu keadaan yang pertama, keadaan yang biasa. Jadi ni keadaan yang kita nak kena tengok keseluruhan konteks ayat ni. Ya, betul. Kena memahami binaan ayat, peranan kalimah-kalimah kan, kedudukan. Sebab sebelum ni kan kepala ni diset kalau ada silah mesti sebelum dia mesti ada silah alaihi. Sebab dah diset macam tu kan. Ya, bahasa ni dia luas cara dia, bukan satu cara saja. Dia akan fleksibel dia panggil ya. Dia akan kadang dia buat style ini, kadang style lain. Untuk Doktor, memberi saya ingatkan yang itu je. Itulah. Rangkap ayat. Banyak keadaan dia. Ya. Itu dinamakan nak memahami bahasa dia tu. Itulah bahasa dia macam tu. Mana Doktor rangkap ayat ni mula daripada Yohanes apa dia? Rangkap ayat penuh ayat lah. Ini binaan ayat. Yohanes tu permulaan ayat 21 ya. Permulaan dia. Permulaan dia. Habis takutlah 21, 22 ni ialah dia adalah sambungan lah daripada 21 kan ayat ni. Oh ya. Okey, balik kepada yang tadi. Kalau kita boleh masukkan tadi soalan Haji Mazlan tadi, Al-Lazi ni apakah i'rab dia? Itu cantik soalan dia ya, kita kena mengenal. Jadi kita boleh masukkan dalam faedah ya. Jadi Al-Lazina ni mengambil ialah mim. Nga tak ada, boleh pinjamkan. Mana nga tadi? Mim, ba, ya, lam. Okey, mengambil i'rab.
Kadang-kadang apa ni, papan kekunci ni kadang dia tekan tak keluar ya, kena check dia. Okay, ya. Jadi apakah i'rab kepada allazina tu, adakah marfu', adakah mansub ataupun majhul? Majrur kan? Sebab dia Majrur tambahan kan. kepada kum. Majrur. Dia ingat dia maktuf ya. Dia maktufah kepada kum. Kum adalah objek kepada khalaqa. Jadi kalau Okay. Untuk ilaih betul. Kalau objek kena masuk. Untuk ilaih. dia Mudhaf mudhaf ilaih. ilaih lah kan. Sebelum dalam penerangan kan kita dah ada buat dia mudhaf ilaih yang kedua kan, as-sani. Dia majrur. Cuba kita tengok dalam penerangan kita dulu, kita kata dalam penerangan nombor 3 ya, allazina mana? Mansub. Ni ke? Penerangan rangkaian kalimah min, lepas tu allazi dulu, ini ada. Allazina isim ni ada maf'ulun bih as-sani. Dia maf'ulun bih. I'rab yang majrur Semula- lah. I'rab yang majrur lah. Mansub lah, Maf'ulun mansub. bih. Takkan Maf'ulun majrur. bih. Mansub. Betul. Mesti mansub. Masuk. Hukum maf'ulun bih mansub. Dia mansub seperti kum lah ya. Dia sama dengan kita letak seperti lah. Seperti ro, taya, seperti i'rab kum. Leba, i'rab kum. Itu yang diselaras tu. Ini boleh pinjam. Lepas tu dipanggil menambah dan menyelaras. Wow tu. Ya, maknanya dia masukkan allazina sebagai tambahan, lepas tu diselaraskan sekali dengan kum dalam khalaqakum tu. Ya, kalau nak kemaskan kum ni boleh masuklah kum dalam apa? Dalam khalaqakum. Pergi je balik ni. Supaya jelas. Okay, kalau kita nak terangkan lagi kenapa dia masuk, ya, dan apalah boleh tambah lagi lah, kerana terangkanlah kaf ra alif nun, kerana kedua-duanya iaitu kum dengan allazina tu adalah maf'ulun bih. Aywa. Kedua-duanya ambil tanda dua, lepas tu ambil nya, mana nya ya. Ini tinggal Ya, tak ada. tak ada ya. Tak ada. Tak ada, kena pergi ke Jawi jugalah. Okey. Dia sini. Ni nya. Kopikan. Keduanya. Ada kopi je. Ya. Dia masuk lah. Lepas tu nak menerangkan kenapa dia masuk ni. Kerana apa roh tak keluar ya. Masuk. Sebab apa dia masuk? Kita kata al-lazi tu mengambil i'rab yang masuk seperti i'rab kum. Dua-dua tu masuklah maksud dia tu. Dalam kalimah khalaqakum tu kerana apa? Kerana kedua-duanya adalah maf'ulun bih. Kan tak keluar dia. Kenapa? Cek. Kalau tidak nanti tertinggal. Jadi kedua-duanya adalah
Maf'ul bih ya. Maf'ul bih kalau bahasa Melayu dia apa? Nak masuk ke bahasa Melayu dia. Objek. Ataupun kita apa? Kita masukkan ni dalam bracket. Jawi itu masukkan dalam bracket. Melayu kita letak objek. Objek. Alif, waw, ba, jim, ya, ho. Objek. Objek asalnya bahasa Inggeris. Sekarang ni Melayu banyak pakai ya. Melayu ni pakai Inggeris pun pakai, Arab pun pakai. Dimelayukan lah. Dimelayukan lah. Bukan. Okey. Dia kepada fa'il mana? Oh dia. Bila dia maf'ul bih dia ada merujuk kepada fa'il sebelum tu. Fi'il. Pada ke fi'il ni betul. Okey, apakah fi'il kat situ? Bagus soalan tu ya. Bila ada maf'ul bih dia mesti biasanya Ada fa'il. kepada kalimah fi'lun dipanggil fi'lun muta'addi ya. Fi'lun yang kata kerja yang memerlukan objek. So mesti ada kata kerja iaitu kita letaklah kepada mana kepada tadi ni Sorry. Dia kepada kata kerja bahasa Melayu lah ya. Kaf, alif, ta. Dia kalau apa? Kaf, ro, jim, alif. Kata tak keluar jim, tekan kata kerja. Kedua-duanya adalah objek kepada kata kerja yang mana? Khalaqa tu. Yang Betul. mustatir. Khalaqa. Itulah kata kerja yang membuatkan kedua-dua itu menjadi objek. Objek pertama ialah kum, objek kedua ialah allazina. Ya, zina. Tu dah ada 4 ya kaedah ni. Nanti kita akan sambung lagi kaedah banyak lagi apa lagi kaedah sini ya. Contohnya tak ada non, ada lazi non, itu pun kaedah jugalah. Ini dihilangkan tanda sukunnya pun itu pun kaedah juga. Kemudian kenapa dia qabli ya, mengambil baris bawah pun kaedah juga. Banyak lagi kaedah ni, boleh 5-6 ya masukkan. Lepas tu kum ni ialah majrur tapi tak ada pun tanda kasrah. Itu pun kaedah jugalah. Banyak. So mana kaedah ni kita boleh habiskan hari Isnin lah nampaknya ya. Hari Isnin. Habis kaedah. Doktor, yang doktor tersalah saat ni kan, tersalah lepas tu kepada yang kepada tu tadi. Doktor tekan apa kalau kita tersalah tak atau tersalah apa perkataan tadi? Tadi kita ambil fa Arab ni malah nak pergi apa? Malah nak pergi ke Melayu tu ambil fa ni fa titik 1. Tapi dia sebenarnya maksud saya kita nak ando tu kalau kita salah tak nak ando tu kan dekat mana kita punya tu kita nak ando balik kita punya ando dah keluar semula. Komputer tu tekan Ctrl Z. Oh, Ctrl Z. Okey. Tekan Ctrl Z je. Itu dia undo. Okey, terima kasih doktor. Okey, sadaqallahu azim, kita boleh berhenti di sini dan kita akan sambung hari Isnin ya. Hari Khamis nak tanya hari Deepavali ada balik kampung ke? Cutilah doktor. Lalu cuti balik kampung ke? Saudara datang. Saudara datang semua kan? Bertandang ke rumah. Kalau cuti umum kita cuti jugalah ya. Ada hari Khamis nanti ya. Kadang kita tak pergi berjalan saudara datang doktor. Ya. Okey, yang ni boleh simpan dah.
print screen. Nak print screen tu to be safe, kita buang apa ni baris bawah tu, print screen balik. Sebab dia melompat ni ya. And then simpan dalam text document. Doktor, apa Lexilogos ni dia tak ada appear undo dia dekat atas ni ya doktor ya? Tak betul. Itu apa kita pakai komputer punya undo. Itulah kau kena buat Ctrl Z pula. Itu Ctrl Z saya di bawah tu dia tak ada, dia cerita dua je, Ctrl C dengan Ctrl V je kan. Ctrl V space. Ctrl V betul. Dia ada dua je. Ctrl C. Itulah doktor, saya type dah 3-4 baris, lepas tu tiba-tiba jadi hilang, tertekan apa tak. Lepas tu nak cari balik tak boleh. Dia hilang. Saya selalu ingatkan yang anak panah yang bulat tu. Kalau dalam window kan dia ada tekanan anak panah kalau kita nak anu balik kita punya perkataan kan, tapi dalam Lexilogo ni tak tahu nak ke mana. Pakai Ctrl Z sajalah ya. Kalau nak delete Ctrl X. Delete Ctrl X. Recall macam mana doktor? Kita dah banyak raw nak recall, nak quote ni. Recall apa? Recall mana katakan error ni. Kita pergi jauh. Pergi simpan kontrol apa, tekan print screen tu disimpan. Lain kali nak ulang balik, cari je. Dia akan simpan dalam screenshot ni ya. Tengok ni ada screenshot. Ni screenshot ni akan semua yang kita simpan tu ada dalam ni. Maksud saya kalau masuk surah lain, nak recall balik kalau ada orang tanya, nak recall balik yang konteks yang kita belajar ni, nak save lah Haji. Simpan dalam screenshot lah. Savekan dia. Print screen, dia akan pergi sini, carilah berapa bulan yang latihan tu. Kita buka balik surah Baqarah. Kita, Okey, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan sambung balik hari Isnin ya. Hari Isnin nanti kita habiskan kaedah-kaedah ada apa ni, ada tadi buat 4 ya. Mungkin 5, 6, mungkin 3 lagi kaedah yang kita boleh masukkan nanti ya, untuk menjadikan panduan kepada kita dalam memahami bahasa Al-Quran ni. So kaedah ni biasanya dia akan boleh digunakan seluruh Al-Quran pun, dia akan menggunakan kaedah yang sama ya, insyaAllah. Okey, Haji Abdul Ghafur. Minggu depan balik pada Haji Mazlan ya? Haji Abdul Qadir. Seberang tambah. Minggu depan. Okey. InsyaAllah. ST. Haji Abdul Qadir ST. Seberang tambah. ST ya? Yang ni Abdul Ghafur apa hujung dia? Gombak. Gombak ya. GS lah, Gombak Selangor ya. Tuan Haji, Singapura pun ada gombak tu. Oh ada? Ada. Ya. Bandar tu terlepas bandar saya tinggal ni Bukit Batok, di atas ni gombak. Bukit Gombak dia panggil. Apa ada kelas dia balik. Tapi bandar kecil lah, tak besar macam Bukit Batok. Itu tak apa, it's okay. Kita buat lawatan ke apa ya, ke Singapura. Lama dah tak pergi kan. Dia 3 negara ni, nama dia lebih kurang masuk dengan Brunei. Nama dia orang ada ambil. Kuantan di Indonesia pun ada. Sumatera. Kuantan. Tak ada Brunei ya. Brunei ada Kuantan ya. Brunei tak silap saya ada. Ya. Tapi di Sumatera memang ada Kuantan. Kuantan juga. Maksudnya sebab dia orang daripada sana, dia orang datang sini, so nak mengingat ke tempat-tempat dia orang tu, dia buat nama kan. Ya. Itu dia. Okey, boleh saya baca doa lah, insyaAllah doa betul okay. insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min hasyatika min tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika min tuballighuna bihi jannatak
wa minal yakina ma tahu ma tahwinu bihi alaina musa'ita bidunya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasitu wa alimna minhu ma jahiltu. Warzuqna tilawatahu anal lail wa atrafa nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tasbih Farah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah.